billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi mengikuti kuliah duha istimewa pada pagi ini dengan tajuk mencintai agama, bangsa dan negara. Itu satu kewajipan. Jadi tajuk ni, bila tajuk ceramah ni kan, tajuk ni macam satu soalan soalan yang mana kita kena jawab. Kita kena jawab bersesuaian dengan tajuk tu. Tajuk tu jadi soalan dan kita kena jawab. Jadi bila sebut mencintai agama, mencintai bangsa dan negara, satu kewajipan. Soalan dia, kenapa? Mengapa sampai kita meletakkan itu sebagai satu tajuk? Bila sebut mencintai agama, bangsa dan negara, sesuai dengan sambutan hari kemerdekaan dan hari Malaysia. Jadi apapun pengisian dia, balik semula di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini, berbalik semula kepada niat kita. Kita ada 3 peristiwa bersejarah dalam tempoh yang terdekat baru-baru ni. Yang pertamanya peristiwa apa, kita menyambut hari sambutan Ma'al Hijrah, tahun baru Islam. Sekejap dia dah 1442 gitu kan. Lepas tu kita juga sambut hari kemerdekaan. Lepas tu kita juga sambut hari Malaysia. Dan masjid ni memilih hari ini sebab benda dah selesai supaya kita boleh ambil kesimpulan kan? Sebab tahun depan belum tentu lagi tempuh 3 tarikh. Jadi bila sebut tentang hijrah, semua ada kaitan. Hijrah, merdeka, hari Malaysia, dan juga sayangkan agama, bangsa dan negara kan? Dalam satu kata-kata disebut hubbul watan dan minal iman. Sayangkan negara tu sebahagian beriman. Merujuk dia tak inklusif tu, dia kena letakkan dekat dalam apa, dia tak konklusif tu, dia kena tengok balik dekat dalam hati kita, ke mana arah niat dan juga sasaran kita. Contoh, ni borek sikit lah memula ni, kajak lagi okey, ni risau banyak memula ni memborek sikit sebab dia mula masuk gear 1 dulu, slow dulu. Sebab kita tengok niat penentu amal kita dan apa tujuan kita, apa niat kita. Kalaulah kita menjaga negara kita sebab dia sayangkan kita ke Allah, maka jadi wajiblah dia. Dan tapi kalau sayang negara sekadar nak tunjukkan apa yang kita boleh dapat dengan negara kita ni, maka tak sampai tahap wajib tu tadi. Macam orang ikut Nabi berhijrah, kita tengok orang ikut Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah kan? Bukan semua yang ikut Nabi kerana Allah, tak. Ada yang sebab nak lari, ada yang sebab nak ikut Nabi sebab nak berniaga, ada macam-macam. Dan salah seorang pemuda tu ikut Nabi sebab ada seorang perempuan yang dia suka tu ikut Nabi, maka dia niat dia nak ikut perempuan tu, maka dapat ikut perempuan tu. Jadi sebab Nabi sebut juga inna a'malu binniyat, satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Wah, untunglah kau datang surau, datang masjid dengan kuliah agama, lah jumpa Samsul depan. Tak adalah kebetulan dan sakit perut itu dan pergi buang air ni pergi buang air, nampak dia buang air tolong kau, tengok dah dia ada, dan nampak dengan gambaran dia, contohlah. Jadi mana kata niat dia tadi tak adalah dapat pahala apa tu tadi. Balik kepada sasaran yang kita sebut tadi. Sayangkan agama, sayangkan bangsa, sayangkan negara. Sebahagian daripada
yang kita ceritakan sekarang ni satu kewajipan. Kenapa kita kena jaga? Sebab itulah benteng dia. Itulah benteng dia. Bila ada orang main-mainkan agama kita, kita tak rasa apa, problem tu. Problem lah. Orang kutuk agama kita, kita boleh cakap biasalah tu. Parah. Orang main-mainkan agama kita, kita boleh rasa alah, zaman sekarang kan, kita ambil dengan parah tu. Sebab dah mula ada kan, orang dah mula melagu-lagu kan. Dan yang paling best tu bila ada orang kutuk Islam tu pula, pandai pula dia cari orang yang macam Islam, cari orang yang macam Islam untuk mempertahankan cakap-cakap orang bukan Islam. Ya kan? Contoh lah, contoh kan, contoh kita itu, kita nak haramkan arak contoh kan, sebab kita ambil kira apa? Bukan kira agama Islam saja, tapi kita ambil kira kerosakan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang mabuk akibat arak kan? Jadi kita bagi rasional ni. Sebab itulah agama kita nama dia agama Islam. Bila agama Islam ni makna maksud agama yang selamat, sejahtera, tenang, tenteram. Dan dia bukan tenteram kayak kita, malahan untuk semua orang, termasuklah yang bukan Islam pun dapat faedah dan manfaat daripada Islam tu. Jadi bila sebut ada orang yang macam Islam cakap, kalau nak tutup, nak haramkan arak, tutup sekali berapa sekolah-sekolah pondok ni, sekolah-sekolah agama kan, tak ada kono-kono, tak ada kono-kono kan. Yang bukan Islam pun tak sebut, dia nak sebut kan. Macam mana? Jadi makna kata benda-benda macam ni lah yang parah. Bila agama tak jaga, benda lain lebih lagi. Simple lah. Dalam sebuah rumah tangga, agama tak jaga, benda lain lupa kan tak? Yang bahagia kalau ada lah gambaran bahagia hanya digambarkan saja. Dalam jiwa yakin dan percaya takkan bahagia. Macam tu lah. Ni faham ke tak faham ni? Faham ni? Monung ni pula tinggi buat nak penghayatan bagi kan. Jadi okay, faham okay. Jadi mana kata, kemudian Nabi sebut juga wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berhijrah, berubah niat dia kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Jadi tengoklah balik niat kita. Tajuk kita hari ni, tengok niat kita. Dia akan jadi wajib kalau apa, dia jadi tak wajib pasal apa. Tengok balik niat kita kan? Kalau niat dia kerana perempuan, kalau niat dia kerana dunia, Nabi kata maka manfaat dia akan dapat sesuai dengan apa yang dituju. Fajratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka perubahan yang dia buat tu akan dapat sesuai dengan apa yang dituju. Kenapa kau datang masjid ni? Dengan YB datang, dapat jumpa YB. Yang lain tak dapat dah kan? Kenapa kau pergi tempat tu? Mak mentua dia nak duduk situ, dapat tunjuk muka ke mak mentua. Sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua ada ke rumah contoh. Dapat dia tunjuk depan mak mentua tu dia sembahyang. Benda lain belum tentu dah kan. Jadi mana kata semua tu ada perkaitan. Tapi itulah sayang sekali pada hari ini penghayatan tu. Baru-baru ni bila saya datang ke satu sambutan hari Malaysia di Jenjaro, ada bekas-bekas prajurit, ada veteran angkatan tentera kan? Dan ada budak-budak yang bersilat, ada yang bakar bunga api, siang-siang buta pasang bunga api kan? Janji ada bunga api kata kan. Jadi kita tengok ada pelbagai kategori. Dalam kategori-kategori itu yakin dan percaya, cara kita melihat kemerdekaan dan juga kebebasan yang ada dalam negara kita tu berbeza. Menghargai negara dalam sudut pandang yang berbeza. Mak ayah yang pernah susah daripada dulu, dia tahu betapa hebat
hari ni keadaan negara kita ni yang bebas daripada kesusahan dulu. Tapi orang yang daripada kecil senang, lain maksud susah, lain. Tu sebab orang hari ni, kalau orang-orang lama lah dapat makan nasi dengan lauk sayur dengan tolong, alhamdulillah, okey lah ni. Tapi kalau BBNU, budak baru nak up, dia dapat tak ada ayam kau, tak ada kau ikan apa ni, tak ada kau steak kau, mama ayat kan, kambing bakar tak ada. Sebab beza. Jadi bila kita melihat daripada aspek persepsi itu akan berbeza-beza. Bila saya bercakap ni kan, semua orang ada beza-beza pandangan. Anak-anak mengenai kecintaan kepada negara, macam kita sebut bahagia. Apa maksud bahagia? Macam sebut kaya. Apa maksud kaya? Beza-beza. Saya sebut kaya kan, kaya. Ada orang dapat 50,000 kaya dah ni. Kaya kita 50,000 kek dia. Ada orang dalam bank 50,000. Aduh tengah susah ni, tinggal 50,000 ya. Bukan banyak kek dia. Ada setengah orang dalam poket ada 500, dalam bank ada 2,000. Oh alhamdulillah, syukur boleh selesai sampai hujung bulan. Hari ni aku belanja. Siap belanja ke kawan? Ada orang tengah garu kepala, garu ni apa pasal dalam bank tinggal 10 juta, rasa nak bunuh dah. Sebab pada dia dah biasa dalam bank ni ada 300 juta. Jadi bila tinggal 10 juta tu memang susah benar tu. Mak beza. Jadi jangan marah kalau pandangan tu tak sama. Tetapi ada satu benda yang kita setuju hari ni. Apa dia? Akhlak anak-anak muda hari ni tengah masalah, yang menyebabkan ceritalah tentang kecintaan kepada agama, bangsa dan negara ni tak ada peduli dah. Cakaplah tentang sayang agama, cakaplah tentang kena jaga agama, cakaplah tentang macam mana agama ni kena dipertahankan, cakaplah macam mana bangsa kita kebetulan nak dalam definisi perlembagaan itu, orang Melayu itu biasanya beragama Islam kan. Ceritalah macam mana pun tetap penting nak jaga semangat, nak jaga tentang hak agama dan bangsa ni. Macam mana pun dia tak ada peduli dah. Yang ada kat kepala tu PUBG, gadget, game. Itulah alat yang memang dah jadi senjata secara perlahan-lahan yang nak menghakis keinginan dan keazaman anak-anak muda untuk terus mempertahankan agama, bangsa dan negara. Itu poin yang paling besar ni. Jangan cerita budak, bapak budak pun sama orang ni. Masalah suami isteri, berapa banyak yang saya dapat. Suami tak jalan tanggungjawab, asyik main game ni. Nah, tak ada. Suami pijak isteri sebab isteri tak bagi duit sebab dia nak beli handphone baru. Ada. Ada. Suami isteri leka dengan gadget sampaikan anak terbiar. Ada. Berabut-rabut, berlumba-lumba isu sosial. Satu isu ini dalam isu gejala sosial ni kita boleh setuju. Tak ada siapa cakap tak adalah akhlak budak-budak muda sekarang elok betul semua. Tak ada siapa berani cakap lah. Sebab apa? Apa yang kurang? Belajar bukan tak tinggi, belajar tinggi. Belajar tinggi sampai ke peringkat ijazah sarjana, sampai peringkat sarjana, sampai peringkat doktor. Kan? Apa yang kurang kan? Duit bukan tak ada, gaji bukan tak ada, pangkat boleh tahan. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada hari ni? Tegak Saya banyak surau, banyak masjid. Hari ni saya bagi satu saja kapsul yang boleh selesaikan masalah budak-budak. Satu ilmu yang mak ayah kadang-kadang ambil ringan hari ni. Al-maklum lah, duduk kat Maluri tu KL.
Satu perkara, bukan cakap KL je, sama kat bandar-bandar mana-mana lah dalam negara itu, dalam kampung pun itu zaman dulu dia tak apa ya. Satu yang kita abaikan adalah adab. Adab ni kurang betul. Alah itu dulu pun ini ada sabab orang masjid ni hidangkan air ni beralih, ada sabab. Bukan saja-saja sebab ada berapa ramai yang hidang macam ni. Orang tua-tua dulu kepantangan macam ni, minumlah. Sekarang ramai baca tu, betul ke tak? Kalau orang dulu dibayar atau tak bayar balik ni bontok dia bagi macam sakit mana tak ada piring kau. Mak katanya arwah tu saya bagi kalau pergi kedai kopi tu lebih tu kan curahkan air minum dalamnya soju sikit bagi kan pandai-pandai air dulu. Ingat arwah tu saya kat kampung Tikir tapi sebenarnya bukan itu poin yang paling besar. Ada hukum Nabi pun ajar nak jaga agama, nak jaga bangsa, nak jaga negara. Jaga agama, insya-Allah bangsa terjaga. Bila dah terjaga agama dan bangsa, insya-Allah negara pun terjaga. Macam mana pula? Agama Islam satu-satunya agama yang jaga semua sekali. Sebab apa? Sebab dah disebut. Mana dah sebut Nabi kata apa? Nabi kata kan dalam bab kejiranan sini Nabi sebut apa? Jiran tu ada 3 hak. Jiran ada 3 kategori jiran. Jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak, dia berjiran, dia bersaudara dengan kita dan dia Islam. Maknanya dia ada hak sebagai seorang saudara, ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Orang yang bersaudara, orang yang bukan saudara tapi dia Islam dan dia jiran, dia ada hak sebagai seorang Islam, dia ada hak sebagai seorang jiran. Dia bukan Islam, dia bukan saudara tapi dia jiran, dia tetap ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebab Nabi kalau masak, Nabi lebihkan kuah. Sebab apa? Nabi nak bagi sikat jiran dia, termasuklah jiran dia yang berbangsa Yahudi. Jadi macam mana cakap Islam ni? Islam menyusahkan. Nabi kata tentang pengharaman, Nabi tekankan tentang haramnya arak kan? Nabi tekankan tentang haramnya riba, Nabi tekankan tentang haramnya perzinaan. Nabi sebut. Dan bila Nabi sebut tu benda yang memang Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, kita ni sampaikan kat kita. Hari ni cuba tengok, bukan kata baru semalam Nabi sebut ni, bukan kata minggu lepas, bukan malam tadi Nabi WhatsApp kat kita so tahu. Dulu lebih 1400 tahun dah Nabi cakap, sebelum ada kelab malam Nabi sebut. Nabi sebut tentang merosakkan zina. Rosakkan apa? Keturunan. Berapa ramai banyak anak luar nikah hari ni, statistik berapa banyak anak tak sah taraf kat luar tu. Tentang arak, tentang riba macam merosakkan apa? Merosakkan ekonomi sebenarnya, merosakkan benda tak ada berkat. Tak percaya pergi kat bank Islam, pergi kat bank Islam. Berapa ramai yang bukan Islam yang mencarum dekat dalam tu, yang isi duit dia dekat dalam bank Islam sebab dia lagi percaya sistem perbankan Islam daripada sistem dia sendiri. Nah, dia pun isi dalam bank Islam. Tiba-tiba pula ada orang Islam cakap, memanglah bank Islam tu, bank-bank yang amalkan perbankan Islam tu dia tak ada interest tapi charge perkhidmatan dia tinggi, jadi lagi baik pakai bank biasa. Orang macam tu kena ngucap balik. Yang ini hukum Islam ni, Allah beritahu, Allah perintah ni, ada sabar. Sebab sistem perbankan Islam insya-Allah tak aniaya orang. Ya. Macam tu. Dan begitu juga dia bersifat tetap. Tak ada kau jap naik, jap turun ikut suka kau, tak. Spekulate sana, spekulate sini, tak ada.
Macam tu juga arak, macam tu juga dengan dadah. Ada tak dia sebut arak tu akan menyusahkan orang Islam? Macam tak, semua orang. Judi haram, apa sebab kan? Benda tu nampak simple, tapi sebenarnya tu lah dia. Tu sebab macam dalam Malaysia ni, kenapa kena sayang bangsa? Kalau kita tak sayang bangsa Melayu satu, yang dikatakan orang Melayu biasanya beragama Islam, simple je. Majoriti dalam negara kita Melayu. Kalau Melayu dengan Melayu haro, macam mana orang lain nak aman dia cakap? Senang matematik kan. Macam dalam rumah lah, ada 7 bilik, untuk 6 orang anak, ada 1 anak angkat kan? Ada 1 anak angkat. Dalam 6 bilik tu bergaduh, rasa anak angkat tu tenang lah, takkan tenang lah. Mampu yang mereka sudah takkan tenang. Jadi itu sebab formula paling senang, kau nak elok negara ni, kau jaga Melayu tu je. Sebab Melayu majoriti. Kau tak jaga Melayu, harum Melayu bergaduh sampai bila lah, takkan elok negara ni. Tu ayat kau ada formula lagi baik lagi. Tu sebab saya selalu cakap, kalau orang Islam tak boleh jaga Islam dengan baik, jangan harap orang bukan Islam akan jaga Islam lebih baik daripada orang Islam jaga. Betul. Kau faham lah. Dah imam tu tak boleh jadi imam. Contoh, imam tak boleh jadi imam, kita hantarlah yang bukan Islam jadi imam, boleh tak? Lagi gila. Apa halnya kan? Macam tu lah kira bukan ahli pun. Jadi makna kata balik itu saya cerita tadi, yang paling kurang kita ni adab. Jadi nak cinta agama, bangsa, negara, mulakan dengan agama. Itu sebabnya penganjur hari ni letak agama dulu. Bukan senang nak buat program ceramah pagi Sabtu. Ramai datang, penuh sampai belakang, sebab penjarakan sosial kan. Jadilah, tapi makna matlamat sampailah. Makna kata bila kata bukan senang, tapi bila buat alhamdulillah boleh buat jadilah. PJK masjid malam tadi mikir gak, aduh tak orang gak esok ni, aduh awal lagi dah sampai penceramah yang lambat, jam lah ke langat tu. Masa bila tak jam langat tu kan. Tapi alhamdulillah sampai, sebab kalau lambat kena dah habis lambat. Nak mula marah lah, dia lambat kita lah terbabit tak ada lah. Tapi memang kita perjuangan yang nak buat, nak jaga agama ni. Rupa-rupa Nabi dah ajar beradab. Nabi ajar apa? Nabi kata ta'dibu auladukum bisalasati asya. Ta'dibu tu mendidik dengan adab. Ta'dibu auladukum, didiklah dengan adab anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita, makna ajar orang-orang kita ni semua sayang Nabi. Ajar sayang Nabi. Macam mana cara sayang Nabi? Sayang Nabi yang pertama, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebutlah nama Nabi selalu. Kenapa nak sebut nama Nabi pula? Sebab itu salah satu cara nak mengamalkan, nak menyatakan yang kita ni kenal Nabi dan Nabi kenal kita. Ya. Contohlah orang panggil Samsul kan. Samsul debat tu kau tahu tak nama dia siapa? Contoh. Siapa nama? Syamsul Amri Ismail, dan panggil dia Alung tu. Yo kau channel kau kena dari 4 botol benda tu. Macam tu. Dia boleh sebutlah nama kan. Macam tu lah kira. Yang lain ada yang tanya tu, kenapa nama bapa debat? Salah bangang orang ni. Tanya dia tu. Kan kau tak pandai jangan tunjuk ke orang. Dalam Facebook lah tu tanya tu. Semua bantai tu kan. Itu nama gelaran aja. Kan tadi dah sebut tadi, atau lebih mesra.
Tak tahulah mesra mana uji debat kan. Jadi macam tu, bila sebut nama Nabi je lah, jangan sebut nama Nabi, kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyaut kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang paling kedakut bila sebut nama aku dia tak selawat. Kedakut orang tu. Kenapa orang yang tak sebut nama Nabi dia sebut kedakut? Sebab katalah seorang tu berselawat, digambarkan malaikat itu kepalanya sampai ke bawah arasy Allah, tinggi, bawah pula kaki sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Bayang kepala ke kaki berapa jauh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Besar tak? Besar ke tak? Tak cukup besar ni. Itu baru saiz malaikat Jibril. Yang lain lagi besar lagi. Malaikat maut lagi godang. Jadi bulu-bulu pada sayap tu pula menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Ya ilah, banyak dulu. Setiap kali seorang umat Muhammad berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan perintahkan malaikat itu tadi menyelam ke dalam kolam nur arasy Allah. Bila dia keluar, dia mengibas-ngibaskan sayapnya pada setiap satu titisan bulu-bulu yang banyak tadi kan, mengitis satu titisan. Itulah jumlahnya. Berapa banyak tu? Menyamai jumlah makhluk seluruhnya. Itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan orang yang berselawat ke atas Nabi. Itu baru satu kali selawat. Jadi bayangkanlah orang yang tak selawat, kedakut ke tak kedakut? Kedakut campur komun, kodamun. Tu nama malih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia muka kedakut. Paling tidak sallallahu alaihi wasallam bilang yang tak ada sebut. Tu sebab besok akhirat, besok jumpa Nabi kan, jumpa Nabi, kita kata ya Rasulullah bantu aku Rasulullah kan. Sebenarnya panjang ni cerita tu, akhirat tu panjang ni cerita, tapi tak sampai lah kan. Jadi maknanya kena panggil lagi dalam macam tu lah ya kan. Panjang cerita tu, jadi kena sambung macam mana lain. Jadi bila panggil-panggil lagi jumpa, ya Rasulullah bantu aku Rasulullah. Kita nak minta bantuan apa? Bantuan apa? Minta apa? Syafiqah apa? Syafaat. Si baik batu. Syafiqah lah sebutnya. Minta bantuan syafaat. Jadi bila kita pandang Nabi, Nabi pun pandang kita. Ummati bertuah lah kalau Nabi kena gitu. Dia makin berio, dia berselawat. Masa berharap para kamal Rasul, dia yang pegang panji tu, pegang banner, komen kuat dia menjadi Allah masa sallallahu alaihi kuat betul dia. Tu yang Nabi perasan dia. Yang seorang, ya Rasulullah bantu aku Rasulullah. Kau siapa? Parah. Tak kena Nabi kayak gitu. Ataupun ya Rasulullah bantu aku Rasulullah. Aku macam pernah dengar suara ni. Kayak mana mulut hukuman kami pemalas. Tak kuat bila selawat. Ya tak apa benda dia sebut kan. Antara yo dengan tidak. Ayo. Okey, itu pertama. Sayang Nabi dengan cara sebut nama Nabi. Yalah macam penyanyi tu kan. Isabella, suka dekat Isabella kan. Suzana, marilah sayang kan. Dia suka kat Suzana tu. Fiona, Zai Zalika kan. Amalina, Gomam dah India tu, dah Melayu tu kan. Tapi kau suka kat Nabi, selawat. Apa maksud selawat? Dah mana? Apa maksud selawat? Koma.
suruh selawat. Ada saya market ni 9 kan, ada satu kampung. Apa maksud selawat cik? Selawat lah. Tanya pula. Nampak ya betul dia tanya. Dan pula kono. Biar dia diam. Yang risau penceramah dia tanya, dia jawab balik semula. Tak apa. Selawat ini adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Dan Nabi sebut, sekali kita selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kita. Mana Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita pula. Tu buat kena selawat. Kemudian begitu juga cara nak tunjuk sayangkan Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Itu cara kita sayangkan agama kita. Hidupkan sunnah, nilai agama yo dalam rumah tu. Bangun bang, kita subuh sama-sama pagi-pagi dah. Nampak tak? Bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Allahu akbar. Tauhid mandi. Semua yang subuh Allahu akbar. Tokoh. Habis itu doa, ya Allah, aku sayangkan istriku, ya Allah, aku sayangkan ahli keluargaku, ya Allah. 7 hari mencintaiku dulu. Saya tak tengok tapi saya tahulah tajuk tapi usah jahat mak leha tu. Donga macam tu. Lepas tu abang dah salam, cium tangan. Bang, abang nak minum apa pagi ni? Abang cakap aja. Tak apalah, buatlah apa-apa yang tak menyusahkan adinda yang tersayang. Baiklah wahai kekandaku. Mengeletek-ngeletek nyawa dengan suami cakap macam tu. Isteri pun ambil pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kopi pun selawat. Allahu akbar. Tadongan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu siap bang. Bismillah. Pak tak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa lagi. Ya Allah, Kaulah yang pengasih, Maha Penyayang, ya Allah. Sebelum menikmati sarapan ini, ya Allah, 1/2 jam doa. Nak sajuk kopi tu lah. Dan abang dia tak adalah banyak mana. Lepas tu anak-anak pun ada. Dah sudah tu, sekarang pukul 9.30 dah tengok TV. Sekarang anak-anak abah semua kita solat duha sesama. Allahu Akbar. Macam mana tu? Kang sebelum zuhur abah ingat kita kumpul je kat meja makan. Nak makan apa abah? Kita nak makanan rohani. Abah nak bagi tazkirah sikit. Siapa bang? Kat dapur tu pula. Bini kat dapur tak apa dengar. Dia dengar rohani. Siapa orang ni tu? Dah mula dah cemburu tapi tak. Makanan rohani. Abah lah tadi. Petang ni nak pergi mana? Petang ni kita pergi lawatan, pergi tengok tu. Ada pameran barangan-barangan Nabi. Ke mana? Pergilah ke muzium apa, ada pameran. Hari tu ada ke Iskandar Puteri tu, dia tunjuk macam mana kain kiswah daripada zaman Saidina Osman tu sampai ke hari ni. Macam tu lah. Macam-macam. Ni rumah ni rupa capal lah. Ini rupa macam ni, macam ni saiz kasut Nabi pakai. Ada tahu? Tunjuk pendedahan. So lagiana pergi IKEA ceras. Tak perlu belek tak biar api. Orang perempuan kok domam sakit kepala bawa pergi IKEA. Hilang domam itu. Yang domam lelaki lepas tu. Kan? Ayolah. Tak ada salah, ada baiklah. Tapi mana suasana agama tu, cerita tadi tu. Nampak tak? Hidupkan sunnah, makan buah tamar, minum air masak. Tu dia bukan tak nak bagi saya kopi dah, tapi mikirkan sunnah Nabi. Dia bagilah air minuman, air masak bagi. Iya, Tang Somban datang kan, air masak RPM macam tu lah, sebab sunnah. Kan dah faham ni. Iya, gua tu. Mbak, hidupkan sunnah Nabi. Lepas tu puasa pula. Puasa sunat sama-sama.
benda ni adab ya. Nak bentuk adab ni yang Nabi kata anak-anak kita dia ajar dia puasa, ajar dia mengaji, ajar dia sembahyang. Yang kedua, yang pertama tadi sayang Nabi, kedua apa? Bihubbi ahli, mencintai menyayangi ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang cinta ahli keluarga Nabi? Kona pun tidak. Isteri-isteri Nabi Siti Khadijah, Aisyah, entahlah dia. Entahlah yang ketiga Nabi. Ya. Kenapa? Macam mana nak tahu? Anak-anak 7. Siapa dia? Pun entah. Cucu-cucu Nabi Hasan Hussein tu laju. Sebab tu ingat ya. Tak, kena buka sirah, kena baca sirah. Ini baca cerita Snow White kena. Macam tak poning budak tu. Snow White baca Hansel and Gretel, Jack and the Beanstalk. Mana betul lah menabur kacang ke rumah ni kan? Ingat boleh manjik berkatih tu kan? Nak pergi cari barang-barang, tengok tak pernah baca, tak pernah dengar tak cerita tu? Pernah kan? Pengaruh TV budak-budak, patah tangan budak tu meloncek daripada advertise, dia rasa dia dah jadi Superman, dikek kain plekat abah atau kek leher tu loncek. Apa sebabnya tu? Patah tangan. Pengaruh media. Dan yang ketiganya, pertama bihubbi Rasulillah, kedua bihubbi ahlihi, yang ketiganya biqiraatil Quran, dengan membaca ayat suci Quran. Itu sebabnya dapat pahala baca Quran. Nak besar lagi pahala baca dan faham kan? Bila baca dan faham, barulah kita boleh buat apa yang diperintah dalam Quran. Baca, faham, buat, hafal, oh lagi besar pahala. Jadi makna kata kita kena jaga anak-anak muda kita ni. Kalau terjagalah masa depan negara macam tu. Itu sebab kita adabkan mereka dengan itu. Apa yang kita kena jaga? Yang kita kena jaga bahawa Islam ini adalah agama yang paling selamat, paling sejahtera. Jadi bila anak-anak kita sama-sama jaga Islam dengan kita jaga Islam, maka orang lain pun tahu yang Islam ini selamat. Tuan-tuan tengok Abang Adam Kori, kenal tak Adam Kori? Kenal tak? Itulah yang berlakon jadi gangster itulah. Abang Adam Kori dulu dia dulu guru tari AF dulu tau. Dia masuk Islam tahun 2012, aku tak faham. 2012 sampainya dalam tempoh 9 tahun dia telah berjaya mengislamkan 17 ke 18 orang sahabat-sahabat dia. Nak tunjukkan kawan-kawan dia pun faham Islam tu agama yang sejahtera dan selamat. Kita nak berpuluh tahun Islam ni seko pun tak dapat, seorang pun tak dapat seko pula kan. Betul tengok, saya pernah ceramah dekat Masjid Perkim dekat Somban. Ramai mata sitab yang Cina, yang India yang masuk Islam, Allah ramai buat. Tapi itulah kita syiar sebab nak suruh sayang agama. Orang yang baru masuk Islam menangis memikirkan sedih bercampur gembira dapat masuk Islam. Kita ni pada pakcik Islam ni relax je, tak ada apa-apa ya. Saya jumpa ada 2 beradik dekat Mekah. Masa nak balik ke sini dekat airport Jeddah. Dia cakap, Ustaz, doalah sama-sama. Kenapa? Kami ni 2 beradik itu mu'alaf. Kami 2 beradik, ada seorang lagi adik-beradik kami dalam 5 orang, 3 orang dah masuk Islam. Ustaz, sama-sama lah doa. Ustaz, kami nak sangat mak kami masuk Islam. Mak dia belum Islam lagi. Doa sama-sama.
ke depan Kaabah itu doa tak? InsyaAllah doa banyak-banyak, pujuk mak lagi, insyaAllah. Mak dia cakap apa? Alah tak apalah, besok kau tanam je aku macam orang Islam tu, aku tak masuk Islam pun tak apa. Mak dia kata tak apa, pujuk elok-elok, cakap lagi ya. Jangan putus asa. Sebab hidayah ni Allah bagi. Orang-orang akan nanti tu nak masuk Islam, tapi dia mengucap syukur. Sebab orang tahu betapa orang yang baru masuk Islam, dia tahu betapa rugi ni kalau dia tak Islam. Rugi. Kunci syahadah kalau tak ada, rugi. Tonton Conan tak ada seorang pelakon stan Jackie Chan, saya tak nak sebut nama penuh sebab live, takut Jackie Chan pun tengah orang kan nak sebut tak? Saya nak sebut tak? Jackie Chan lah, tahu tak? Baik kau tak baik, dia baik. Dia sumbang berapa ratus juta daripada kekayaan dia untuk bina sekolah-sekolah kat kawasan pedalaman di China, untuk bagi budak-budak kampung tu belajar lengkap dengan komputer, kemudahan asas makmal bersiap. Itu kalau kira pahala sedekah tu kan, ya Allah, memang syukur dah lah. Kita fikir macam tu lah. Tapi sayang, kunci tak ada, kunci syahadah tak ada. Kita dah ada kunci syahadah, jangan susio kan. Jaga agama, jaga. Macam mana cara jaga agama? Berjuang sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh untuk jaga agama. Kejap ni saya share apa maksud berjuang tu. Kejap ni. Dan kemudian bila kita tengok daripada aspek agama ni juga, kita tengok juga macam mana pentingnya dalam negara kita ni, selain dengan agama itu menyatukan, maka kita kena ingat jagalah pemufakatan sesama kita. Mengadu 24 jam, aduh yang benda tak elok, ketua kampung bertukar bergaduh, masjid panggil penceramah mana pun bergaduh, la ilaha illallah, payah betul lah. Bukan saya lah ni, bukan saya ni, cerita topik lain ni, sini okey, salah kan. Buat majlis pun bergaduh, buat itu pun bergaduh. Oh, ini mesti ada agenda politik ni, la ilaha illallah. Kenapa dalam kepala tu dia fikir? Tengok Nabi, Nabi sayang siapa? Ikut Nabi. Pertama, Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita sayang isteri kita, ikut Nabi. Kedua, Nabi orang perempuan tak ada isteri macam mana Ustaz? Sayang suami, sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita sayang ahli keluarga kita, ikut Nabi. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kena sayanglah sahabat-sahabat kita. Kita masuk jemaah-jemaah yang ada ni, semua sahabat kita ni kena sayang. Tu sebab kalau siapa yang ada sahabat yang dah 3 hari tak nampak muka, menapa si gaya? Bukan nama sebenar, terasulah gaya. Menapa gaya dah 3 hari tak nampak? Gaya sakit lutut. Apa pula beralih lutut itu? Lah pergi mana? Kita kena contoh lah kan, masuk duduk lutut selio, lutut beralih menghadap ke belakang. Ada lah apa tahu mana tu, tengah urut lah tu dia tak datang. Tanya tu pun nampak kepala sunnah. Sebab Nabi pun tanya, mana pai Umar, dah lama aku tak nampak Umar dah mak kau. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Maka selagi mana kawan-kawan kita ni Islam, konolah sayang. Lain pada tu Nabi tak ajar. Nabi tak ajar kau jangan baik dengan orang yang lain parti dengan kau. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan orang yang lain apa, lain ikutan dengan kau, maksudnya lain daripada ketua dia geng YB nya, dia tak sama dengan kita, nampak? Nabi tak ajar. Dan benda tu tolak ke tepi. Dalam masjid, dalam masyarakat kita sama. Ya, saya tengok ni, yang depan saya ni ada yang kategori pegawai, pengarah pun ada. Duduk bawah sama depan, duduk atas. Cakap apa? Adalah 2-3 orang yang mengasuh duduk sama lutut dah problem tu, duduk kayak bukan yalah, peklah duduk.
Tak, maksud saya kita sama. Ada ke dia cakap jemput hadir ke ceramah duha, kuliah duha perdana pada 19 hari bulan, terbuka kepada mereka yang berpendapatan 3,000 ke atas sahaja, golongan B40 tidak dibenarkan hadir? Ada kau cakap? Ada tak dalam masjid ni? Saf pertama gaji 5,000 ke atas, saf kedua gaji 4,000 dan ke atas, saf yang ketiga tak ada. Sama ya. Cuma bahalu lah kan, tak nak sebut. Sesungguhnya umat Islam itu adalah sama, yang membezakan hanya keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah tu ya. Lain semua sama. Iyo, tak percaya je tengok, orang tu ada 5,000, seorang tu ada 3,000, seorang tu ada 2,000. Kita tengok siapa kaya. Dia kaya, tapi sampai kat pasar raya waktu PKP tu beratur. Tak ada kira kau kaya apa tak ya. Omeh 916 tidak dapat dibandingkan nilai tu dengan nak bandingkan lagi mahal lagi emas pelitup muka. Masa tu sama cakap apa. Kalau tidak macam mana tak sama? Orang tu kereta besar, rumah besar, tengok dalam Facebook bercuti luar negara, dia boleh cakap belum? Tak ada kebantuan untuk kami. Siapa? Cakap apa kan? Nak lagak-lagak jadi apa? Ya. Makan sama. Kau makan plastik, kau makanlah ayam panggang kan, kau goreng mi goreng pasar malam tu kan, sedap mi goreng pasar malam tu, yang dia goreng kek koli besar pada panas buat beli kan, bolilah air soya atau darah jagung dalam 3 batang kan. Sampai sudah mau dah sunat masuk bilik air, buang air melabur sama. Tak ada jadi omeh yang mana ni makan mahal tadi dah, tak ada. Betul ke tidak? Tu ya. Nabi sendiri pun tak mengangkat diri Nabi tu dia jadi action dengan orang, tak ada ya. Tak ada. Tu sebab saya cakap tadi tu, jadi bab tu jangan nak lagak-lagak sama, jaga kan penyatuan agama kita, bangsa kita, negara kita, jaga. Inilah ada orang melangkau-langkaukan kan, lagu ni orang ni tak betul, orang ni apa tu, wah sama Islam ni cukup lah 24 jam politik yang besar kan? Cukup lah dalam masjid, dalam politik kan? Dalam masjid kita sama. Bila ada raya so kau pangkah pun dah bengih ni apa kan? Nah, ni bukan cerita politik, nak suruh baik, kita semua baik-baik semua tu ya. Dia tu bukan geng kita tu, berbisik dongak pula tu kan, banyak lagi warna baik. Tengok Nabi macam mana, tak ada. Abu Sufyan daripada kecil cita-cita nak memanggal kepala Nabi. Macam mana Nabi layan? Hello, Nabi nampak makcik yang berbangsa Yahudi kat pasar, makcik boleh saya bantu makcik? Masa tu Nabi budak remaja lah, boleh saya tolong makcik? Baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya pada Mekah makcik. Jaga-jaga. Kenapa makcik? Di Mekah tu seorang budak nama Muhammad, jahat budak tu. Kalau kita lah jadi Nabi dah tolak peh bakul tu kan, dia sonyo dia angkat sampai ke rumah makcik tu, sampai ke rumah makcik tu kat mana letak ni? Letak situ, tak situ. Makcik tu pun nak bagi upah, ambil upah ni. Tak apa makcik, tak apa, saya ikhlas. Baik je anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam. Nabi tak pernah balik dengan kata-kata hamun kesat. Cuba kita buka, ni nak cerita sayangan kamu bangsa negara ni. Buka Facebook tengok. Asal letak muka sesiapa lah dalam politik tu, letaklah muka siapa pun tak kira lah, mesti bawa tu mencarut, maki. Ini tengok bawah mesti ada orang lahir salah hari bulan ni. Kadang-kadang bila tanya tengok profil Melayu Islam, soalan
nak tanya, Nabi ajar je. Nabi tak ajar. Mana di akhlak Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah tu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Mana yang kita nak ikut? Ikutan terbaik dah ada, kenapa tak nak ikut? BTS tu ikut dah. Ustaz Syembas BTS dah Tasik Selatan, tak kumpulan Jepun ke Korea tu yang menyotong-nyotong tu ikut lah. Iyo cakap apa? Nak cerita jauh lagi kita ni, nak cerita bab sayang agama bangsa dengan negara ni pun cerita agama ni, nak bawa kepada negara macam mana? Boleh tanggungjawab kita tu. Sebab bila nak pula anak-anak kau ni kau ajar tentang macam mana pinggan kau bawa macamnya, lepas itu macam mana adab bagi ke orang, lalu depan orang tua menunduk, lepas itu macam mana hormat orang tua tengah berbual, jangan potong cakap orang tua. Itu dulu lah mak, amak adalah itu dulu lah mak, sekarang orang tak pakai dah benda tu. Betul tak orang sekarang macam tu cakap kan? Jadi omak pun cakap, kalau Dan tak ajar kau bagi entah apa bingai kau jadi hari ni tak tahu. Hantar anak mengaji. Ustaz, ini rotan. Ustaz, anak seni kalau dia berdogi kau, Ustaz rotan lah, jangan mampus sudah. Tu cakap. Itu adab tu. Hari ni lambat duduk sini, duduk kat luar sekolah, lambat datang sekolah, beratur kat luar, beratur kat luar, duduk kat atas jalan. Besok tu bapak datang bawa lawyer, bangang punya bapak kan, baru suruh duduk. Kita tu sahabat bertanda terbalik, tak ada cerita dengan bah tadi kau rotan bah dengan cikgu tu, apa sal? Apa kau buat? Nampak? Ditambah lagi premium. Jadi kat sekolah aku dapat besok tambah premium. La ilaha illallah. Lepas tu mak datang buat kesimpulan. Mak lah datang buat kesimpulan. Mana kaki kau rotan? Mana? Masih. Dia ambil minyak. Buat. Ni kan buat dia. Pula. Dogi. Mampu tak cakap dengan ayah. Ada cerita ada ni macam mana kita nak jaga balik kita ni. Buatnya sensitif, ceritanya sensitif, buatnya sensitif. Tak apa, cerita pasal agama sensitif. Apa pasal? Dan cerita pasal sekolah agama sensitif dia. Cerita pasal sekolah wawasan sensitif. Sekolah kebangsaan kan, kebangsaan dia cadangkan, ada satu cadangan dulu kita wujudkan satu sekolah yang mana Melayu, Cina, India akan berkongsi bangunan yang sama, pandang yang sama, kawasan yang sama, walaupun dia ada sistem berbeza tapi dia kongsi sebab nak tahu kan daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Tak boleh. Bahaya tu. Sedangnya Melayu dengan sistem dia, Cina dengan sistem dia, India dengan sistem dia. Lepas tu bila dah turun bangkok, bersatulah. Okey. Orang tua dulu tanya. Melayu, Cina, India duduk sesama makan, baru dia tahu, oh kita tak boleh begini. Baru dia tahu bila dia bercampur, dia rupanya orang Cina kepantangan dia bagi hadiah jam. Orang tua dulu tahu, budak sekarang mana tahu. Orang Cina jangan bagi hadiah jam tangan, makna tu doakan dia mati deh. Dah sebab semua dah sebab. Kan? Dia bezo tu. Bezo antara bangsa macam-macam. Macam kereta lah. Orang Melayu beli kereta macam mana penilaiannya? Dia nak beli X50. Apa pandangan dia dalam kepala otak tu orang Melayu? Cantik. Orang Melayu ni nak beli kereta dia tengok cantik ke tak orang Melayu? Cantik
cantik tak, cantik tak, cantik tak kita dia. Kalau cantik boleh ya. Dia nak cantik, gahai tak gahai, usak tak usak, lantak lah, janji boleh lawa kata. Tu yang banyak yang lawa, keto lawa. Macam kawan kita yang bangsa Cina ni pula, dia tanya berapa laju kereta tu boleh pergi. Dia mustahak kat laju tu Cina tu nak capek. Sampai kawan kita yang India pula, berapa ramai boleh masuk. Dia pun mustahak pula boleh naik ramai-ramai. Setakat naik pek orang kan nak lah. Dia lain. Kalau bercampur baru faham. Oh iyalah, motor jugalah. Iya. Ni kita bercampur daripada kecil semua tak suka. Sedangkan kita nak fikir the greater goals, matlamat yang paling besar kita nak capai, nak sayang, nak jaga negara itu. Tu ya. Sudah itulah orang Melayu itu pula. Baik tu baik mana? Baik. Orang Melayu ni masa bila tak baik? Baik. Macam mana orang kan? Biarlah. Sikit lah tu. Alah boleh lah tu. Janji ada. Kalau tak ada kan? Baik. Jangan. Biarlah dek. Memang kita baik. Tak ada suruh jadi jahat dah. Tapi satu benda, bab agama kena bertahankan. Sampai satu tahap kan, sampai satu tahap kebebasan, ambil mereka pula. Apa maksud mereka? Kemerdekaan negara kan, maksud mereka bebas lah. Itu dah segi bahasa. Tapi adakah bebas tu tak ada peraturan? Adakah bebas tu tak ada peraturan, tak ada syarat, tak ada apa? Mesti kan ada. Itu sebab Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa maksudnya? Boleh duduk dalam dunia ni, tapi penjara sebab ada benda tak boleh buat, ada benda tak boleh makan, ada benda tak boleh cakap, ada benda tak boleh ni. Dia tak ada bebas secara mutlak. Kenapa kita golongan muda dikekang? Wah ya kan, kami mau bebas. Waduh, agak-agak. Tapi bebas sampai ke tahap jantan nikah dengan jantan. Pokoknya kambing pemalah, edan pun pandai cari jantan betina. Dia pula mencari jantan berkono. Jantan dengan jantan belagu reket. Mana? Tuan-tuan, ada seko lah seorang. Poi mana tu? Poi Mekah kan. Orang Malaysia kau orang mana saya tak pastilah. Kek lain elok pakai jam lelaki.